Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini telah dipertemukan kita sekali lagi dalam ruangan wakaf ilmi bagi satu siri yang terbaru di platform Sembang Sata kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sudi untuk bersama dengan program wakaf ilmi kita, bicara santai kita pada malam ini dengan tajuk kita, Kasih Kekasih. Apakah yang dikatakan kasih kekasih, rindu merindui, cinta saling mencintai Nabi dan kita. Allahu Akbar. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini dengan tajuk kasih kekasih. Dan boleh terus memberikan soalan, boleh terus memberikan komen-komen di ruangan ini insyaAllah. Dan izinkan saya untuk memulakan program kita pada malam ini dengan mengambil sedikit wahyu, mengambil sedikit kata-kata Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128 yang menyatakan tentang bagaimana kasih dan sayangnya Nabi terhadap umat Islam, terhadap umat yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi walaupun setelah ketiadaan Nabi SAW. Kita adalah antara umat yang dirindukan oleh Nabi kita, umat yang sentiasa menjadi sebutan di bibir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini saya bertindak selaku moderator anda pada malam ini dan bersama dengan saya ada dua ahli panel kita yang saya rasakan cukup istimewa. Satu penghormatan untuk saya bagi memperkenalkan kedua-dua sahabat saya. Yang pertama saya perkenalkan kepada anda semua Ustaz Muhammad Fadil Muhammad Sayuti selaku panel pertama kita pada malam ini. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Da'i? Sihat ya? Ustaz, suara okey Suara saya tak dengar ya? Okey. Cara Ustaz, okey ke? Alhamdulillah sihat. Da'i sihat? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama-sama dalam ruangan wakaf ilmu kita pada malam ini. Dan seterusnya, tidak dilupakan juga seorang lagi ahli panel kita pada malam ini yang turut bersama dengan kita untuk program Sembang Satar kita, program wakaf ilmi kita dengan tajuk Kasih Kekasih kita. Saya perkenalkan Ustaz Fakrul Naim, seorang lagi sahabat saya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Fakrul. Ustaz Fakrul dengar ke Ustaz Fakrul? Ustaz Fakrul? Okey, Ustaz Fakrul mungkin akan mengalami sedikit masalah teknikal tapi tak apa. Itu nanti akan diselesaikan nanti insyaAllah. Baik, kita nak teruskan program kita pada malam ini. Saya dengan ini mahu memulakan bicara. Okey Ustaz Fakrul, dengar ke? Dengar. Dengar Dengar. Dengar, okey. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Fakrul kerana sudi bersama kita pada malam ini. Okey. Okey, baik. Sebelum itu biarlah saya mulakan program kita pada malam ini dengan menanyakan ataupun memulakan program kita dengan bertanyakan kepada panel pertama kita Ustaz Fadil.
iaitu apakah sebenarnya yang menyertai Nabi SAW, kerana cinta Nabi ini bukan cinta biasa, dan juga apakah hukumnya mencintai Nabi SAW. Dengan itu Ustaz, saya persilakan Ustaz. Kita beri masa lebih kurang 5 minit kepada Ustaz untuk menjawab soalan yang pertama. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, moderator kita pada hari ini, sahabat saya Ustaz Da'i, yang saya muliakan juga sahabat saya, rakan panel kita pada malam ini, iaitu Ustaz Muhammad Khairul Naim. Baik, bagi menjawab persoalan yang dilontarkan oleh moderator tadi sebagai pembuka perbicaraan kita pada malam ini, iaitu berkenaan dengan satu persoalan, apakah yang dimaksudkan sebagai cinta kasih kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak mulakan dengan membacakan satu ayat yang menjadi pembuka bicara kita pada malam ini, iaitu daripada surah At-Taubah ayat ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. 128 At-Taubah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri, yang mana menjadi berat baginya sebarang kesusahan bagimu, yang sangat menginginkan kebaikan bagi dirimu, dan amat belas lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa bagaimana sikap, sifat peribadi Nabi kepada kita semua, yang mana Nabi sangat prihatin dan mengambil berat kepada kita. Berat bagi Nabi kalau kita berlaku kesusahan pada kita, dan Nabi sangat nak, Nabi sangat bercita-cita, Nabi sangat mendambakan kebaikan itu diberikan oleh Allah kepada kita, dan Nabi hendak menunjukkan dengan jelas sekali belas ihsan, belas kasihan, penyayangnya Nabi kepada umat baginda, terutama orang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kita memahami definisi mahabbah, cinta kepada Nabi SAW, di dalam Lisanul Arab karangan Al-Imam Ibn Munzir, disebutkan bahawa dari sudut bahasa, cinta itu sesuatu yang sabat, sesuatu yang luzum. Luzum ni berterusan, sabat ni tetap. Dan lawan bagi cinta adalah benci. Cinta ni adalah kasih, widat, sayang, mahabbah. Jadi orang yang mencintai disebut sebagai muhib, dan orang yang dicintai disebut sebagai muhab. Kalau kita melihat daripada sudut istilah pula, cinta ini maknanya kecenderungan kepada sesuatu yang dicintai. Maknanya hati kita cenderung kepadanya. Dalam kemudian Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, cinta ialah kecenderungan hati kepada apa yang dilihatnya menyukakan dirinya. Bila dia tengok kepada seseorang, dia rasa cenderung, dia rasa suka. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang dimaksudkan dengan cinta kepada Nabi adalah kecenderungan hati kita, cintanya hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya terzahir dengan melakukan apa sahaja yang boleh meraih cinta
sukanya baginda Nabi kepada kita. Ya, cenderung kita sayang kita, kasih kita kepada Nabi yang mana ianya dizahirkan dengan kita akan melakukan apa sahaja yang boleh meraihkan, boleh merayakan, boleh mendapatkan cinta baginda kepada kita balik. Ia juga bermaksud bahawa mencintai Nabi adalah mencintai apa yang dicintai oleh baginda Nabi dan dalam masa yang sama membenci apa yang dibenci oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam bahasa mudahnya, cinta ini adalah kita cenderung kepada Nabi dan kita akan buat apa sahaja yang membolehkan membuktikan cinta kita kepada Nabi. Antara buktinya adalah kita akan buat apa sahaja yang Nabi suka dan kita akan benci apa yang Nabi tak suka, apa yang Nabi benci. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para ulama menunjukkan kepada kita bahawa tanda cinta kepada Nabi adalah ikut Nabi. Ikut Nabi, follow Nabi. Segala sudut kehidupan Nabi kita usaha nak tiru dan mengamalkan sunnah baginda, memperbanyakkan selawat kepada baginda. Jadi Nabi meninggalkan kepada kita banyak peninggalan-peninggalan. Sebab itu Allah berikan kepada kita seorang Nabi di kalangan manusia. Bukan Nabi di kalangan Rasul. Kalau Nabi di kalangan, bukan Nabi di kalangan malaikat. Nabi di kalangan manusia. Nabi sama macam kita. Ada tidur, ada bangunnya, ada berjalan, ada makan, ada minum, ada qada hajat, ada bernikah kahwin dan sebagainya. Jadi setiap cabang kehidupan Nabi sebagai seorang manusia, bila kita ikut, bila kita tiru, kita dapat pahala. Kalau malaikat jadi Nabi, jadi Rasul, diutuskan untuk menjadi untuk menyampaikan risalah Allah. Malaikat dia tak makan, malaikat dia tak ada tidur, malaikat tidak ada minum, malaikat tidak ada berhubungan badan. Jadi apabila malaikat tak makan, tak minum, jadi peluang kita nak tiru Nabi kita kalau Nabi tu malaikat, maka tidak ada di situ. Tidak ada sunnah untuk makan, minum dan sebagainya. Sebab apa? Sebab malaikat pun tak makan. Itu antara hikmahnya lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian, cinta kepada Nabi bukan cinta biasa. Dia tak sama dengan cinta kepada diri sendiri. Dia tak sama dengan cinta kepada ibu bapa. Kerana cinta kepada Nabi adalah salah satu daripada jalan untuk kita dekat diri kepada Allah. Ataupun disebut sebagai qurbah. Yang mana ianya menjadi asas penting dalam kita, dalam agama kita, dalam iman kita. Baik. Cinta kepada Nabi, kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, bahawa cinta kepada Rasul itu bukan seperti cinta biasa. Seperti cinta kepada diri sendiri, seperti yang saya sebut tadi. Tetapi ianya adalah suatu cinta yang diusahakan. Cinta kepada Nabi adalah suatu cinta yang diusahakan, yang disebut sebagai ikhtiari. Jadi untuk menghasilkan cinta kita kepada Nabi, melebihi cinta kepada diri sendiri, maka kita kena ada ikhtiar. Kita kena ada usaha untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh baginda. Semakin banyak kita melakukan apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi cintai, maka semakin banyak jugalah cinta kita kepada Nabi. Jadi begitulah sebagai mukaddimah. Sebelum tu ada satu lagi soalan saya tak jawab. Apakah hukum cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi adalah suatu daripada asas akidah. Maka mencintai Nabi adalah hukumnya wajib. Dia adalah suatu kewajipan dan bukannya pilihan. Macam kita boleh cinta, boleh nak sayang pada siapa-siapa, untuk manusia sama manusia kita boleh pilih nak sayang pada siapa-siapa. Tetapi untuk Nabi, ianya suatu kewajipan. Ianya suatu iman, paksi iman yang sangat mendasari kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Mencintai Nabi wajib hukumnya dan dianggap berdosa kalau tidak mencintai baginda. Oleh itu, kalau kita tengok kata Imam Abu Sulaiman tadi, bahawa kita kena usahakan, kita kena banyakkan pengenalan dan usaha kita mendekatkan diri kita kepada Nabi SAW, iaitu dengan mengerjakan banyak sunnah-sunnah baginda, apa sahaja yang baginda sukai, dan berusaha meninggalkan apa sahaja yang dibenci ataupun yang dilarang oleh Nabi SAW. Itu permulaan untuk yang pertama ini. Saya serah kembali kepada moderator, insya-Allah. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fadil di atas perbincangan, di atas jawapan pertama
yang diberikan. Sebelum kita nak teruskan kepada panel kita yang kedua, di sini saya ingin menambah sedikit pada ayat surah At-Taubah ayat 128 ni, dia ada sekali sampingannya dengan ayat 129. Surah yang sama, surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 128 menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Raufur rahim. Dan ayat 129 pula, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iaitu jika mereka yang berpaling daripada keimanan, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy atau singgasana yang agung. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa apabila Nabi telah datang kepada kita, terserahlah kepada mereka yang telah mendapat seruan dan hidayah ini untuk berfikir sama ada mereka mau menerima ataupun mereka mau berpaling. Maka pada mereka yang menyatakan keimanan mereka kepada Nabi SAW, katakanlah cukuplah Allah untuk diriku, tidak ada Tuhan selain dari Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dialah Tuhan yang memiliki arasy ataupun singgasana yang agung. Baik, kita nak teruskan lagi dengan soalan kita yang kedua. Soalan kita kali ini saya tujukan pula kepada sahabat saya, Ustaz Fakhrul Naim. Soalannya adalah, dah macam kuis pula. Baik, kita nak tahu dengan terperinci, sebenarnya apakah ganjaran dan juga kelebihan dalam mencintai Nabi SAW. Kita tahu cinta ini bukannya cinta biasa. Dia bukan seperti kita mencintai seorang kekasih, perempuan dan sebagainya. Cinta Nabi ini lebih daripada segala-galanya. Maka saya serahkan kepada Ustaz Fakhrul Naim untuk menjawab soalan yang kedua ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Soalannya adalah ganjaran dan kelebihan mencintai Nabi SAW. Sebelum saya sambung, kita kena tahu mencintai Nabi itu sebenarnya adalah ibadah dan amat besar pahalanya. Dalam Al-Quran sendiri dan hadis-hadis telah menyatakan perkara berikut. Yang pertama, ganjarannya adalah mendapat nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nabi-nabi dan orang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang yang soleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadikan teman rakan, yakni kepada orang yang taat. Surah An-Nisa ayat yang ke-69. Ayat Al-Quran ini menunjukkan salah satu cara untuk mencintai Allah ialah mencintai Nabi Muhammad SAW. Tanda seseorang itu mencintai Allah ialah dengan mentaati perintahnya, dengan mentaati perintah Rasulnya. Samalah juga seperti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man ahabbani faqad ahabballah wa man ata'ani faqad ata'a Allah." Yang bermaksud, sesiapa yang mencintaiku, maka sesungguhnya dia mencinta Allah. Dan
sesiapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Ini kira package lah. Kita mencintai Allah dan kita juga mencintai Rasulullah. Sebab itu di dalam selawat Nabi, ada perkataan Allah, ada perkataan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan orang yang mencintai Allah akan dikurniakan ganjaran yang besar dengan memperoleh cinta Allah dan dikurniakan syurga yang penuh kenikmatan. Islam juga mewajibkan ke atas kaum muslimin mencintai Rasulullah SAW kerana terdapat hikmah yang sangat besar. Erti kecintaan itu ialah ketaatan. Yakni ketaatan apa? Ketaatan seseorang muslim kepada Rasulullah SAW dan akan menjadikan dia tetap berada di atas kebenaran selama-lamanya. Okey, itu adalah ganjaran yang pertama. Ganjaran yang kedua adalah mendapat kesempurnaan iman. Di sini ada satu hadis daripada Abu Hurairah terdahulu menjelaskan perkara ini, iaitu Rasulullah SAW bersabda, "Fawallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Yang bermaksud, maka demi jiwaku dengan kekuasaannya tidaklah yakni sempurna iman seseorang kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada anaknya, ibu bapanya dan manusia seluruhnya. Riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Okey. Yang kedua tadi mendapat kesempurnaan iman. Jadi kita teruskan kepada yang ketiga. Ganjarannya ialah akan dikumpulkan bersama Nabi SAW pada hari kiamat. Okey, kita ada satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bilakah berlakunya pada hari kiamat?" Lalu Nabi menjawab dengan bertanya kembali, "Apakah yang kamu sediakan untuk menghadapinya?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak menyediakan apa-apa. Aku tidak menyediakan untuk menghadapinya dengan banyak solat sunat dan tidak pula banyak berpuasa sunat. Melainkan aku sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya." Lalu Rasulullah SAW berkata, seseorang yang dikumpulkan bersama-sama siapa yang dicintainya dan kamu akan dikumpulkan bersama-sama siapa yang kamu cintakannya. Jika dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Itulah maksud hadis ini. Yang ini akan dikumpulkan bersama Nabi SAW pada hari kiamat. Okey, kita teruskan kepada yang terakhir, yang ini merasai kelazatan iman. Ini adalah ganjaran yang terakhir daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, 3 perkara sesiapa yang ada padanya akan merasakan kelazatan iman. Yang ini, yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain kedua-duanya. Maksudnya di sini, dia cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Hendaklah dia, dan seterusnya, hendaklah dia mencintai seseorang, tidak dia mencintainya melainkan kerana Allah. Dan hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Riwayat ini adalah riwayat daripada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Sekian daripada soalan yang berbunyi ganjaran dan kelebihan mencintai Nabi SAW. Okey, kita serahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Naim di atas soalan tadi.
Baik, kita nak teruskan, tapi sebelum tu izinkan saya untuk memberikan sedikit kita kata sebagai tambahan ataupun mungkin ada sebelum kita nak masuk kepada soalan yang seterusnya. Itu saya pernah melihat di aplikasi TikTok tentang seorang yang bukan beragama Islam, tapi beliau mengakui secara terbuka bahawa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dicintai oleh penganut agama Islam. Bayangkan bagi orang-orang barat, mereka boleh bermain dengan ikon agama mereka sendiri. Tetapi bagi kita umat Islam, sekiranya batang tubuh Nabi itu disentuh ataupun kita mendengar ada orang yang mempertikaikan ataupun mengejek batang tubuh Nabi SAW, maka kita sanggup bermati-matian untuk mempertahankan Nabi SAW. Dan ini merupakan prinsip yang seharusnya kita pegang sebagai seorang yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Saya nak teruskan lagi kali ini dengan soalan. Sekali lagi saya minta kepada Ustaz Naim kita untuk menceritakan tentang bagaimana gambaran Nabi SAW dalam mencintai umatnya. Kita tahu hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa aku merindukan umat yang akan datang, umat yang tidak melihat aku, yang beriman kepada aku, tetapi mereka ini tidak sempat untuk melihat aku. Mereka tidak pernah tahu aku macam mana, tetapi mereka beriman kepadaku. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz Naim, bagaimanakah gambaran sebenarnya Nabi Muhammad SAW dalam mencintai umat yang kemudian ini, iaitu kepada diri kita sendiri. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Mute tu. Ustaz Naim? Ustaz Naim? Okey ke? Okey. Ustaz Naim dengar ke? Okey, dengar. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nak saya ulang balik soalan ke? Okey. Saya dengar. Okey, soalannya tadi gambaran Nak ulang Nabi balik? mencintai umat. Okey, saya dah dengar. Okey. Cinta Nabi kepada umat baginda adalah gambaran cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Nabi SAW menyalurkan kecintaan Allah ini dan menyebarkannya kepada seluruh alam. Risalah kenabian adalah gambaran risalah kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Antara gambaran yang menyatakan Nabi ini cintakan kepada umat, yang pertama saya boleh ukirkan di sini adalah kerinduan Nabi kepada umat akhir zaman. Umat kita sekarang lah. Okey. Kita boleh tengok di dalam satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadattu anni laqitu ihwani." Qala faqala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa nahnu ihwanuka?" Qala antum ashabi walakin ihwani alladhina amanu wa lam yarawni. Yang bermaksud, aku ingin untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, tidakkah kami ini saudara-saudaramu? Baginda menjawab, kamu adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman denganku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Riwayat Ahmad. Okey, ada juga dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Quni liman rani wa amana bi marrah, liman lam yarani wa aman min sab'a marrat." Yang ini bermaksud, beruntunglah sesiapa yang melihat aku dan beriman dengan aku. Nabi menyebutkannya itu sebanyak 1 kali. Dan beruntunglah sesiapa yang tidak pernah melihat aku dan beriman dengan aku. Nabi menyebutnya sebanyak 7 kali.
Ayat yang kedua ini merujuk kepada manusia-manusia yang hidup pada zaman sekarang. Okey, riwayat hadis ini dinukilkan oleh Az-Zahabi, Al-Haytami dan Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu yang pertama. Kita masuk konteks yang kedua, Nabi tidak mahu umatnya diazab. Okey, pernah satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang kepasrahan Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi innahunna adlalna faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'afani fa innaka ghafurur rahim. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak umat manusia. Oleh itu, sesiapa yang menurutku, maka ia adalah daripada golonganku. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha mengasihani. Baginda kemudiannya membaca tentang kepasrahan Nabi Isa pula. Yang bermaksud, jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Lalu baginda mengalirkan air mata jatuh berlinangan. Lalu menurunkan Jibril alaihi salam dan menanyakan serta berfirman, wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad. Allah telah berfirman, tanyakan kepada Jibril, tanyakan kepada Muhammad, apakah yang menyebabkan dia menangis? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jibril turun bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ummati, ummati ya Jibril, umatku, umatku wahai Jibril. Jibril alaihi salam pun naik semula dan mengkabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda menangis kerana umatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Lalu Allah berfirman kepada Jibril alaihi salam, Bismillahirrahmanirrahim. Anzili ila Muhammadin wa kullahu inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka fihum. Turunlah kamu kepada Muhammad dan katakan kepadanya, sesungguhnya kami akan redha kepadamu pada umatmu dan kami tidak akan menyedihkan kamu kerana mereka. Riwayat Muslim. Itu adalah yang kedua. Kita masuk yang ketiga adalah Nabi tidak redha walau seorang umatnya masuk neraka. Okey. Riwayat menunjukkan bahawa kehidupan Nabi SAW sangat bersederhana. Baginda juga hanya makan 3 biji kurma dan minum air zam-zam. Baginda juga sering berpuasa. Pernah sahabat melihat bekas pelepah kurma di belakang baginda yang kemudian yang mulia kerana dijadikan tempat alas tidur Nabi ketika menjalani hidup yang penuh sederhana sebegini. Allah telah berfirman, itu adalah Nabi tidak redha walau seorang umatnya masuk neraka. Okey, maksud di sini Nabi tidak akan meredai jika umatnya masuk ke dalam neraka. Kerana ini menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sehingga kan dia tidak meredai umatnya masuk ke dalam neraka. Okey, itu yang seterusnya. Kita masuk kepada Nabi Muhammad SAW tidak mahu umatnya ditimpa azab. Okey, ini menunjukkan Nabi sayang akan umat walaupun mereka tidak mahu menerima dakwah baginda. Malah mencerca dan mencenderakan baginda. Inilah yang berlaku ketika baginda melakukan misi dakwah di bumi Taif. Ketika itu baginda ditemani Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berusaha menyampaikan dakwah Islam di Taif.
Pembesar-pembesarnya menolak ajaran baginda dengan keras dan menghalau baginda dari bumi Taif. Bukan setakat itu sahaja, mereka menyuruh orang yang bodoh dan hamba-hamba mengikut di belakang Nabi SAW yang keluar dari bumi Taif sambil mencemuh dan mencerca baginda. Sambil itu mereka membaling batu ke arah baginda sehingga kaki baginda yang mulia berdarah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luka di bahagian kepalanya. Selepas keluar dari kota Taif lebih kurang 3 batu, mereka berhenti di kebun kepunyaan Utbah dan Syaibah, kedua-duanya adalah anak Rabi'ah. Wajah baginda diselubungi kesedihan, bukan disebabkan dihalau dan disakiti sedemikian rupa, tetapi kerana penduduk Taif masih tidak mahu menerima ajaran yang menyebabkan ataupun yang menyelamatkan mereka daripada azab api neraka yang amat pedih itu. Lalu baginda pun berdoa, Ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaanku dan kehinaanku pada pandangan manusia. Wahai yang maha pengasih daripada sekalian pengasih, Engkau Tuhan yang maha lemah, Engkau Tuhan orang yang lemah, dan Engkau Tuhanku. Kepada siapa Engkau serahkan diriku, kepada orang asing yang akan memandangku dengan wajah masam atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku. Tiada keberatan bagiku asal Engkau tidak marah padaku. Perlindunganmu sudah memandai bagiku, aku berlindung padamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Daripada turunnya murkamu atasku atau turunnya ketidakredaanmu atasku, jauhkanlah murkamu hingga engkau redha, tiada daya upaya melainkan denganmu. Selepas itu Rasulullah SAW menuju ke Mekah. Ketika sampai Qarnul Manazil, Jibril alaihi salam datang dan memberi salam kepada baginda. Lalu berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mendengar cemuhan kaummu terhadapmu dan mereka tolak ajaranmu. Sesungguhnya Allah mengirimkan kepadaku malaikat-malaikat penunggu gunung agar engkau memerintahkan apa sahaja yang kau mau. Rasulullah pun membalas dan mengatakan, maka malaikat penunggu gunung pun memberi salam kepadaku. Kemudian dia berkata, Wahai Muhammad, katakanlah apa sahaja yang engkau mahu. Jika engkau mahu aku hempapkan 2 gunung besar ke atas mereka, maka aku akan lakukan. Tapi dengan sifat baginda yang sabar, baginda tidak menyuruh malaikat Jibril. Ini bermaksud, ini menunjukkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah kepada umatnya. Okey, kita tengok di dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumur rihi wal ghaib urifa zalika fi wajhihi fa aqbala wa adbar fa idza matarat سار به وذهب عنه ذلك." قالت عائشة فسألته فقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا ثلاثا على أمتي. Itu adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Yang seterusnya kita masuk kepada Nabi tidak mahu memberatkan umat. Ini adalah yang seterusnya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, kalaulah tidak menjadi payah ke atas umatku atau ke atas manusia, nescaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap melakukan solat. Inilah menunjukkan bahawa Nabi ini tidak mahu memberatkan umat. Kita boleh tengok di dalam hadis ni kesimpulannya. Dan ada juga hadis lain daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
kami bersama suatu malam menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat Isyak pada waktu akhir. Maka baginda pun keluar menemui kami ketika sudah berlalu sepertiga malam atau selepasnya. Kita tidak tahu apakah yang menyebutkan baginda sama ada bersama-sama keluarganya atau selainnya. Lalu baginda berkata ketika keluar, sesungguhnya kamu menunggu solat yang tidak ada seorang ahli agama lain menunggunya. Seperti kamu, kalau tidak menjadi berat ke atas umatku, nescaya aku akan arahkan mereka solat bersama-sama mereka pada ketika ini. Selepas itu, baginda menyuruh muazzin, yakni mengumandangkan azan, lalu muazzin iqamat dan baginda mula solat. Okay. Dan yang seterusnya adalah macam mana gambaran mencintai Nabi, doa Nabi untuk umat. Okey. Sayyidatina Aisyah pernah berkata ketika aku melihat Nabi SAW dalam keadaan gembira, aku mengatakan, wahai Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah untukku. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, Allahumma firli Aisyah. Ustaz Naim. Ustaz Naim. Ya. Ustaz Naim. Ustaz Naim cerita tadi tu kan berkenaan dengan bagaimana gambaran cinta Nabi kepada umat. Betul? Jadi saya nak sambung sikit apa yang Ustaz Naim sebut tadi. Yang terakhir tu saya tengok tadi Ustaz Naim cerita pasal bagaimana Nabi tu tak nak berat bagi umat baginda. Nabi tak nak berat bagi umat baginda. Antara contoh disebut tadi tentang hal siwak kan. Hal siwak ni Nabi kata kalau tidak berat bagi umatku, maka aku nak suruh dia bersiwak setiap kali 5 waktu. Ustaz Naim mute kejap. Dia gemuk sikit. Baik. Kalau tidak jadi berat bagi umatku, nescaya aku nak suruh dia semayang. Sebelum semayang tu bersiwak dulu. Sebab Nabi nak tunjuk di sini bahawa kelebihan bersiwak tu besar. Tetapi Nabi tidak nak bagi berat. Kalau Nabi suruh nanti jadi wajib pula berat untuk bagi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh. Yang kedua contoh yang kita boleh ambil juga, macam mana Nabi tak nak bagi berat kepada umat baginda ni. Nabi yang naik ketika peristiwa Isra' Mi'raj, naik 5 kali, naik asal kan Allah perintahkan solat sampai 50 waktu. Sebelum tu ada soalan. Apakah cara cinta kita umat Nabi Muhammad pada baginda pada hari ini sesuai pada zaman moden di hujung jari? Tak ingin saya jawab soalan dulu kejap. Apakah cara kita umat baginda Nabi pada hari ini sesuai dengan zaman moden kita di hujung jari? Allahumma salli ala Muhammad. Zaman sekarang ni zaman teknologi mudah. Apa-apa benda jadi mudah di hujung jari kan. Jadi kalau kita tengok sebab teknologi tu dengan dekat handset saja. Jadi banyak sebenarnya maklumat, ilmu, keberkatan yang boleh bersumber daripada telefon ini. Ataupun laptop lah masing-masing kan. Jadi kita boleh share segala majlis-majlis ilmu macam sekarang ni. Program wakaf ilmi. Siapa yang share ni dia ada saham juga. Bukan share saja-saja. Ya, share tu ada saham. Saham apa? Saham pahala, saham keberkatan. Antara tanda kita cinta kepada Nabi, kita sebarkan ilmu agama. Sebab ilmu agama ni guru besar dia daripada Nabi juga. Jadi kita sebenarnya duk berbicara tentang Nabi, menceritakan kepada umat siapa Nabi, bagaimana Nabi di hati kita yang sepatutnya. Ini satu bekalan, suatu cara kita di zaman moden kita untuk kita menunjukkan cinta kasih kepada Nabi. Ada saja orang dengar ceramah agama, kita share, kita dengar. Bukan share saja, kita pun kena dengar lah. Kita nak ada ilmu juga. Dan juga sebenarnya ada banyak lagi. Cuma saya sebut satu lah yang paling mudah. Iaitu bila kita duduk dengan orang yang berilmu, kita sebar-sebarkan ilmunya. Dan kita ingat juga ilmu itu sebenarnya asal daripada guru besar utama kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sambung balik. Tadi antara perkara yang memberi gambaran bahawa Nabi ni tak nak bagi berat bagi kita umat baginda yang Nabi sayang sangat ni.
Antaranya adalah peristiwa Isra' Mi'raj, yang mana daripada 50 rakaat dikurangkan kepada 5 rakaat. Walaupun asbabnya daripada nasihat daripada Nabi Musa, tetapi di situ adalah pengorbanan. Nabi ni sebenarnya Nabi ni dah beritahu kepada Allah nak balik rumah dah. Lepas terima arahan 50 waktu tu, Nabi kata Nabi nak turun, nak balik lah, kita kata kan. Tetapi bila jumpa Nabi Musa di langit di bawah tu, Nabi Musa cerita, Nabi Musa nasihat supaya yang umatmu ni Muhammad lemah, kerdil, tak mampu dia nak buat 50 waktu tu. Cuba minta diskaun dengan Allah tu balik. Maka Nabi naik. Kita ibarat macam ni lah. Kita dah balik daripada rumah orang, kita dah salam, dah apa semua, dah berpamitan, bahasa Indonesia dia. Tiba-tiba kita keluar pagar, kita masuk baliklah rumah. Kita kata, wahai tuan rumah, saya nak masuk balik boleh? Sedaplah kuih tadi, nak jamu sikit lagi boleh? Dia ibarat macam tu. Kita tak pernah buat lah macam tu. Bila kita dah keluar, kita tak masuk dah lah. Lain kali pula lah. Tapi ni tidak. Inilah yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi menahan malunya. Sebab apa? Sebab kasih kepada kita, umat baginda SAW. Sampai 9 kali turun naik tu. Tahan malu tu. Sebab sayang itu mengasasi malu Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang Nabi kepada umat mengatasi malu Nabi. Nak berulang kali tadi. Tak apalah, tapi demi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tentang solat juga. Kalau kita kait tentang solat tarawih, kalau kita tengok solat tarawih ni asalnya Nabi mengajar kepada sahabat untuk solat secara berjemaah. Solat tarawih ni diajar oleh Nabi secara berjemaah. Tetapi berjemaah tu pada bulan Ramadan itu pada 3 malam pertama sahaja. 3 malam pertama sahaja. Dan setelah malam-malam seterusnya, masing-masing sahabat buat sendiri dan Nabi tidak keluar daripada rumah baginda. Nabi sembahyang dalam rumah, Nabi tak sembahyang dekat masjid. Baik, ini isyarat para ulama bincang, para ulama bahas, hikmah dia apa dia? Sebab Nabi tidak nak takut-takut solat tarawih tu jadi wajib. Tu antaranya. Nabi tidak nak takut-takut solat tarawih tadi yang asalnya sembahyang berjemaah dengan Nabi, tapi bila buat selalu, buat terus berterus sebulan habis penuh, takut-takut benda tu jadi wajib. Jadi sebab tu Nabi buat 3 hari sahaja sebagai nak mendidik, nak beri panduan, nak mengajar pada sahabat bagaimana beribadat malam pada bulan Ramadan. Jadi ini 3 cara bagaimana Nabi nak menunjukkan cinta kasih Nabi kepada umat. Satu lagi, ada satu hadis Nabi SAW, sebelum saya tutup surah kepada moderator ada masalah lain tu. Jadi kalau kita tunggu rugi masa lah. Baik. Satu lagi, ada satu kisah. Tadi rasanya Ustaz Naim pun dah disebut tadi, tapi saya nak ulang balik lah. Iaitu bagaimana Nabi ni pada suatu hari, ni satu hadis Nabi dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah ni isteri Nabi. Isteri Nabi, isteri bongsu lah. Isteri Nabi yang paling muda, yang duduk banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Siti Aisyah suatu hari berkata, aku tengok Nabi dalam keadaan gembira. Masa duduk sekali dengan Nabi tu dalam rumah lah, Siti Aisyah tengok Nabi macam riang sangat, macam gembira sangat. Maka aku pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tolong doa kepada aku. Tolong doa kepada aku. Maka Nabi pun berdoa. Nabi terus angkat tangan. Nabi doa apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah apa-apa yang lalu daripada dosanya dan apa-apa yang akan datang daripada yang dilakukannya, sama ada sembunyi ataupun terang-terangan. Nabi doa kepada Siti Aisyah supaya diampunkan dosanya, sama ada yang lalu ataupun yang akan datang, yang zahir ataupun yang batin, yang sembunyi ataupun yang terang. Maka bila Nabi berdoa macam tu, Siti Aisyah dengar tu, Siti Aisyah punya gembira, Siti Aisyah ketawa. Nabi tanya balik, kenapa kamu gembira sangat dengan doa aku ni? Nabi tanya balik bila tengok Siti Aisyah tu senyum sampai ke telinga lah. Maka dijawab oleh Siti Aisyah, macam mana aku tak gembira dengan doamu ya Rasulullah? Macam mana aku tak gembira? Engkau bila doa ya Rasulullah, pastinya doa tu terima oleh Allah. Maknanya doa Nabi kepada Siti Aisyah tu seolah-olah satu jaminan bahawa Siti Aisyah ni dosa dia telah
already diampunkan. Telah siap-siap diampunkan. Yang terdahulu dan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Nabi sambung lagi. Nabi kata apa dia? Wallah innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Demi Allah, itulah doa yang aku lakukan, yang aku doakan untuk umatku pada setiap kali salat. Allahumma salli ala Muhammad. Rupanya Nabi setiap kali lepas Nabi sembahyang, Nabi mendoakan kepada Allah untuk kita umatnya diampunkan dosa. Nabi fikir umat. Setiap kali lepas sembahyang Nabi ingat kat kita. Nabi ingat kat kita. Nabi minta kepada Allah agar kita ni diampunkan dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita ni sebagai umat Nabi, apa yang kita boleh buat lagi? Kita sedari kita ni sembahyang pun kadang-kadang celup-celup. Sembahyang pun kadang-kadang khusyuk tak khusyuk sama banyak. Lebih banyak tak khusyuk pada khusyuk tu. Nah, kita pun sunnah Nabi pun kata, alah sunat je pun. Kita pun kadang-kadang ada main macam tu kan. Tetapi bila kita tengok tadi Nabi, setiap kali lepas sembahyang Nabi doa kepada Allah agar kita ni diampunkan dosa. Bagaimana lagi, apa lagi kita nak cerita tentang gambaran cinta Nabi kepada kita. Oleh itu, sebelum saya serah balik kepada moderator, bila kita tahu macam tu sekali pengorbanan Nabi SAW, macam tu sekali kasih baginda kepada kita, apa lagi modal kita? Selawatlah banyak-banyak. Selawatlah banyak-banyak. Bila berhadapan dengan agama, kita jadilah orang yang paling hadapan untuk menegakkan agama. Baik, itulah saya serah balik kepada moderator, insyaAllah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Naim dan juga kepada Ustaz Fadli. Minta maaf sebab suasana di rumah ketika ini sedang hujan, jadi memang talian internet memang agak sedikit lemah di sini sampai terpaksa keluar masuk. Jadi kita sebenarnya bila mendengar tadi apa yang diutarakan oleh kedua-dua panel kita berkaitan dengan cinta Nabi SAW, saya teringat kepada ayat surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata fattabi'uni itu iaitu mengikuti Nabi SAW. Dan hingga ke akhir ayat. Baik, jadi dari sini kita dapat melihat sekiranya kita mahu mencapai cinta Allah, mahu sayang kepada Allah, maka kita mengikuti segala sunnah yang telah dibuat, yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Dan sunnah inilah yang seharusnya kita pertahankan, sunnah yang seharusnya kita tegakkan, sunnah-sunnah yang berkait dengan sifat, sunnah-sunnah yang berkait dengan karakter. Contohnya seperti memuliakan kanak-kanak, contohnya seperti mendahulukan yang kanan. Itu semua adalah merupakan sunnah-sunnah yang kita harus ajar sejak dari kecil, kita terapkan kepada anak-anak kita untuk mereka sama-sama mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita yang kita sentiasa bersyahadatain, kita memperbaharui syahadah kita setiap kali kita bersolat dengan menyatakan bahawa Nabi kita itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Hamba dan pesuruh Allah. Baik, kita nak teruskan lagi. Kita nak tengok kepada gambaran cinta sahabat kepada Nabi. Mungkin saya boleh berikan soalan ini kepada Ustaz Fadli sekali lagi untuk kita nak tahu, ada di kalangan sahabat Nabi yang merupakan seorang berbangsa Habsyah, berkulit hitam, bernama Bilal bin Rabah. Merupakan tukang azan yang pertama, merupakan muazzin pertama bagi umat Islam. Kalau kita lihat, ada satu cerita yang kita nampak betapa Sayyidina Bilal bin Rabah ini sangat sayangkan kepada Nabi, sehingga apabila berlaku
kewafatan Nabi SAW, Bilal menjadi terlalu sedih. Mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kita tentang Bilal, tentang bagaimana cintanya Bilal kepada Nabi SAW. Dengan segala hormatnya, Ustaz dipersilakan. Baik, cerita tentang Bilal Kalau bila cerita tentang Bilal ni, saya sebenarnya cubalah penahan emosi. Sebab Bilal ni antara sahabat dan juga dalam masa sama orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kata khidmat ni boleh kata 24 jam duduk sebelah Nabi lah. Apa-apa pun duduk sebelah Nabi. Nabi pergi mana-mana pun dialah yang ada di samping Nabi, ready. Kalau Nabi nak ambil semayang, dialah yang tukang cucur air tu lah, daripada cerek tu, daripada bekas air tu, dialah yang tolong tuangkan. Kalau Nabi nak masuk masjid ke, nak pergi mana-mana ke, masuk rumah orang ke, dialah yang pegang sandal Nabi, yang pegang kasut Nabi tu. Dialah yang meletakkan diri ni sebagai khidmat untuk khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antaranya pengorbanan besar yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Dan apabila kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal ni antara orang yang paling sedih. Dan dia tidak boleh duduk lama dekat Madinah. Sayyidina Bilal, bila Nabi wafat, lepas Nabi wafat, dia tak boleh duduk lama dekat Madinah. Ya, dia tak boleh duduk lama dekat Madinah. Dia keluar. Dalam satu riwayat sebut dia keluar sampai ke Syria, ke Syam. Dia berpindah ke Syam. Dia tak boleh duduk lama dekat Madinah. Sebab apa? Sebab kalau dia pergi ke satu tempat, dia akan ingat kenangan dia dengan Nabi. Teriak pula ke situ. Pergi ke pasar, teringat Nabi duduk pasar kat dia macam mana. Pergi dekat pokok tu, teringat macam mana Nabi duduk kat pokok tu dengan dia. Pergi dekat masjid, tiap-tiap tiang, tiap-tiap tempat di Madinah itu ada nostalgia. Para sahabat, terutama Sayyidina Bilal, ingat Nabi SAW. Dia tak boleh duduk. Jadi sebab itulah dia berpindah ke Syam. Dalam riwayat disebutkan, lebih kurang 2 tahun lepas tu. Suatu hari Sayyidina Bilal bermimpi. Dalam mimpi tu, datang Nabi ke dalam, masuk dalam mimpi. Ataupun Nabi datang dalam tidurnya. Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal, "Ma hadhil jafwatu ya Bilal?" Apa yang keras sangat ni Bilal? Apa yang degil sangat ni Bilal? "Amma an laka an tazurani." Adakah bilakah engkau datang nak ziarah padaku? Apa yang degil sangat ni Bilal? Apa yang keras sangat ni Bilal? Nabi tanya. Bila kamu nak datang nak jumpa aku ni? "Amma an laka an tazurani." Bila kamu nak datang ziarah aku ni? Bila sahaja Nabi tanya macam tu, Sayyidina Bilal terus tersedar daripada tidur. Sesedar daripada tidurnya tu, dia teriak tu, dia nangis tu tak nak cerita lah. Nah, malam tu juga, dia terus panah enjin. Naik kereta, kalau kereta panah enjin lah. Dia terus cari dia punya bekal sikit sebanyak, dia terus cari kuda dia naik kuda dia terus pergi ke Madinah. Malam tu juga. Tak ada kata nak tunggu siang, tidak. Dia terus naik kuda, dia terus pergi Madinah. Malam tu juga. Bayangkan berapa ribu kilometer daripada Syria nak sampai ke Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sepanjang perjalanan itu pastinya tak berkering, tak henti-henti keluar air mata Sayyidina Bilal. Bila sampai saja ke bumi Madinah, Sayyidina Bilal terus terjun pergi ke ziarah makam Nabi SAW. Duduk dekat kubur Nabi tu, teriak seteriak-teriaknya, melepaskan kerinduan yang amat sangat kepada baginda Nabi SAW. Dia tak pergi jumpa orang lain dulu. Dia terus pergi ke kubur Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian, setelah habis lepas rindu, beberapa jam lah dekat situ, dekat kubur Nabi SAW, dekat makam Nabi tu, maka Sayyidina Bilal pergilah berziarah dengan sahabat-sahabat lain. Antara yang dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lah. Tapi dia nak cerita ni bagaimana Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sebelum tu jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, "Bilal, kami ni lama tak dengar suara kamu. Ya, boleh tak tolong azan sikit?" Sayyidina Bilal kata, "Minta maaf lah. Minta maaf sangat-sangat, aku tak dapat nak azan, tak tahan. Aku tak boleh nak azan dah." Tapi bila jumpa Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi, cucu kesayangan baginda Nabi, muka Hasan dan Husain ni, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ni, dia ada sangat dekat dengan muka Nabi SAW. Dan juga inilah cucu kesayangan Nabi SAW. Sayyidina Bilal tahu tu. Nah, tetapi dalam ceritanya, Sayyidina Hasan dan Husain tadi,
dia tanya khabar dengan Sayyidina Bilal, melepas rindu dan sebagainya. Dia minta kepada Sayyidina Bilal, wahai Pak Cik Bilal, bolehlah tolong azan, kami rindu lama tak dengar suara Pak Cik Bilal ni, tolong azan. Bila cucu Nabi sendiri, darah daging Nabi sendiri yang minta, Sayyidina Bilal tak dapat nak tolak dah. Kalau Sayyidina Umar minta, dia boleh tolak lagi. Tapi kalau cucu Nabi, darah daging Nabi sendiri yang minta, Sayyidina Bilal tak sanggup nak menolak. Maka Sayyidina Bilal pun naik ke bumbung, naik ke atap untuk azan. Bila lafaz azan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam riwayat cerita, diam seketika bumi Madinah. Diam dan bergema. Diam dulu sekejap, nak confirm suara tu. Lepas tu bergema satu suara Madinah, satu Madinah. Ya. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar yang kedua, bising bergema habis. Nah, yang pertama tu diam dulu nak confirm suara. Yang kedua tu keluar habis, teriak habis. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, dalam riwayat cerita, ya, apabila dengar saja suara Sayyidina Bilal, maka keluar habis seluruh isi rumah. Keluar habis semua orang yang duduk dalam rumah, habis keluar duduk kat tepi-tepi jalan. Sambil tanya, ya Allah, suara apa ni, suara apa ni, suara apa ni? Nabi Muhammad hidup balik ke? Sebab apa? Sebab suara Sayyidina Bilal ini hanya didengari terakhir apabila Nabi masa hidup. Waktu Nabi hidup itulah yang terakhir dengar. Bila Nabi tak ada, tak dengar dah suara Bilal. Seolah-olah memberi gambaran suasana rindunya satu kota Madinah kepada kepada Nabi Muhammad SAW yang dimunculkan oleh suara Bilal bin Rabah tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, dalam riwayat sebut juga pada ketika itulah, tunggu dai. Pada ketika itulah keluarnya anak-anak dara perempuan. Anak dara perempuan keluar ke jalan-jalan. Teriak, mengenangkan suara apa ni? Dalam riwayat cerita, sebab apa cerita tentang ni? Sebab zaman dahulu anak perempuan dia tak keluar daripada rumah. Tidak sama dengan zaman kita sekarang, naik atas motor macam-macam lah, melepot. Dulu memang duduk dalam rumah je anak perempuan, memang betul-betul jaga maruah dia. Tetapi dengan suara azan Bilal tadi, keluar habis semua isi rumah. Teriak ramai-ramai. Dan dalam riwayat cerita bahawa inilah kali kedua bumi Madinah basah dengan air mata. Pada saat pertama iaitu ketika Nabi wafat, dan saat kedua apabila Sayyidina Bilal azan di Masjid Nabawi itu, ya, pada ziarah itu. Inilah sebagai nak ceritanya bagaimana Sayyidina Bilal, dan azan tadi pun saya sambung sikit lagi. Pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal tak dapat tahan dah air mata dia, keluar air mata dan memang tak dapat habiskan azan tu. Inilah kita nak sebut bagaimana betul-betul rindunya Sayyidina Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir hayat Sayyidina Bilal, ketika Bilal hampir saja nak meninggal dunia, maka isteri Bilal merintih. Sedihnya abang nak pergi dah. Sedihnya abang nak pergi. Abang nak pergi. Tapi Sayyidina Bilal kata apa dia? Sayyidina Bilal kata, gembiranya aku. Aku gembira. Jangan kata sedih. Aku gembira. Sebab apa? Esok aku akan bertemu dengan insan yang paling aku kasihi, Nabi Muhammad dan para sahabat. Begitulah kecintaan Sayyidina Bilal sehingga ke akhir hayatnya dia fikir tentang Nabi SAW. Baik, begitulah antara contoh cerita yang mungkin kita boleh ambil iktibar bagaimana Sayyidina Bilal cintanya kepada Nabi SAW. Saya serah kepada moderator. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Fazlil di atas penerangan, di atas jawapan tentang bagaimana kecintaan kepada cintanya kepada Nabi, iaitu Sayyidina Bilal ibn Rabah, yang kalau kita lihat memang sangat-sangat mendalam cintanya Sayyidina Bilal kepada Nabi SAW. Malah kalau kita melihat kepada sejarah, kepada sirah Nabi, Nabi sendiri merupakan orang yang bertanggungjawab meminang isteri Sayyidina Bilal untuk dijadikan sebagai meminang isteri untuk dijadikan isteri kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi sebab itu kenapa Sayyidina Bilal ni sangat sayangkan kepada Nabi SAW. Jadi kita harapkan semoga kita juga berada
digolongkan sebagai mereka yang turut sama mencintai Nabi SAW. Baik, memandangkan masa kita pun hampir menjejak ke pukul 10.45, maka saya akan kompreskan soalan. Jadi saya akan minta dulu kepada Ustaz Naim untuk menceritakan sedikit bagaimana pula gambaran cinta sahabat Nabi yang sangat kanan, iaitu dua orang bapa mertua Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum. Kedua-dua mereka ini bagaimana cinta mereka, dan seterusnya bolehlah Ustaz Naim memberikan sedikit kesimpulan tentang tajuk kita pada malam ini, dan seterusnya saya memberikan pula ruang kepada Ustaz Fazli untuk memberikan kesimpulan juga sedikit sebanyak tentang tajuk kita pada malam ini. Saya mulakan dulu dengan Ustaz Naim. Silakan. Okey. Kesimpulannya Ustaz Naim okey ya, Ustaz Naim? Okey. Kita pergi kepada kesimpulan. Okey, kesimpulannya di sini, kita sebagai umat akhir zaman seharusnya mempraktikkan diri dalam diri untuk mencontohi sunnah-sunnah baginda dan selawat ke atasnya. Kita juga sebagai umat Muslim seharusnya bersyukur kerana Muslim yang kita anuti sekarang ini adalah Muslim, adalah suruhan-suruhan baginda yang telah berusaha berdakwah sehingga dicerca, seperti yang Ustaz Muhammad Fadil dan saya memberitahunya tadi, dicerca, dihina dan sebagainya dalam proses dakwah. Jadi kita kena mensyukuri. Kita kena mensyukuri Muslim itu hadir ke Asia Tenggara ni, kita kena mensyukuri. Jadi kita kena mempraktikkan diri, mengamalkan sunnah dan paling kurang selawatlah. Kalau boleh 100 kali sehari ataupun 30 kali sehari selawat ke atas Nabi. As-sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Dakwah ini sebenarnya semua orang boleh buat. Bukan ustaz-ustaz dan para atizah je juga. Tapi semua orang boleh membuat dakwah. Sekarang ini teknologi begitu luas. Media sosial banyak. WhatsApp, Telegram, Instagram, apa lagi, WeChat, banyak sangat. Jadi kita sebagai umat Muslim dan masyarakat, kita seharusnya menyebarkan dakwah-dakwah Islam ini supaya kita dapat menelusuri ataupun memperingati kisah-kisah Nabi. Kita kena bersyukur bagaimana Nabi berdakwah di Arab Saudi, telah tersebarnya Islam ini ke pelosok dunia. Dan sekarang ini kita perlu berbangga kerana umat Muslim adalah umat yang paling ramai di muka bumi ini. Jadi itu saja untuk saya pada hari ini, kesimpulan saya, dan saya serahkan kepada moderator. Moderator putus lain tu. Tak apa, saya tutup terus lah, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai kesimpulan yang kita boleh ambil pada malam ini. Ustaz Naim mute dulu. Baik, kesimpulan yang boleh kita ambil pada malam ini adalah, saya nak baca satu hadis Nabi. Daripada Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahawa anna awlan nasi fi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salawah. Sesungguhnya paling utama pada hari kiamat ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku. Dalam arti kata yang lain, orang yang paling mulia di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas Nabi. Ada banyak jenis selawat. Yang selawat yang paling ringkas, paling mudah adalah selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil-sambil kita buat apa saja perbuatan kita selawatlah kepada Nabi banyak-banyak sebagai tanda cinta. Sebab ikhtiari, kita perlu usaha untuk cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai renungan untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hayati khairul lakum. Tuhaddisuna wa yuhaddisu lakum. Wa wafati khairul lakum. Tu'radu alayya a'malukum.
fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaih wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum. Hidupku baik untuk kamu. Kamu boleh tanya kepadaku dan dia boleh berbicara kepadamu. Kewafatanku juga baik untukmu. Dibentangkan kepadaku amalan-amalanmu. Maka apa yang aku lihat yang baik daripada amalanmu itu, aku akan memuji kepada Allah. Ya. Dan apa yang aku lihat tidak baik daripadamu, yakni maksiat yang kamu lakukan, maka aku akan mohon keampunan kepada Allah untukmu. Hadis Imam Ibn Bazzar dan Al-Haytham. Dalam hadis ini Nabi sebut kepada depan para sahabat, aku ni, hidup aku ke, mati aku ke, semua baik untukmu. Kalau aku hidup, aku dapat bercakap dengan kamu, kamu boleh bercakap dengan aku, kamu boleh tanya apa-apa, kamu boleh minta doa dan sebagainya. Ini berlaku antara Nabi dengan sahabat. Kewafatanku juga baik untuk kamu. Ini yang berlaku kat kita dan para sahabat setelah kewafatan Nabi SAW. Para umat semua. Sebab di alam Nabi sana, Nabi cerita dibentangkan kepadaku segala amalan umat Nabi Muhammad SAW. Setiap hari dapat report kat Nabi. Kalau Nabi dapat tengok pada report itu, kita buat benda baik, maka Nabi puji Allah. Kalau kita buat benda baik, Nabi tolong minta ampun kepada Allah. Ini Nabi berada di alam Nabi yang sana. Alam Nabi yang tersendiri, anak yang mulia. Masih lagi berfikir tentang kita, masih lagi duk tengok tentang kita, masih lagi ambil hal tentang kita. Jadi kita duduk atas dunia ni, takkan nak buat tak tahu saja. Marilah kita banyak belajar mengenal Nabi. Banyak mengamalkan sunnah Nabi walaupun sekecil-kecil perkara. Kanan kiri macam Da'i sebut tadi dan sebagainya. Banyak benda. Dan mari kita banyak berselawat kepada Nabi SAW dalam semua benda. Pagi kita. Sehingga kan kalau boleh, kalau kita tersepak batu pun yang terkeluar daripada mulut kita tu biar selawat kepada Nabi SAW. Sebab ada ulama kata, apa yang keluar ketika kita tak sedar tu, maknanya kita latah tu, itulah yang sebenarnya berada dalam hati kita. Kalau keluar latah benda-benda dalam hutan, benda binatang dalam hutan tu, itulah ada dalam hati tu. Tapi kalau kita latah Allah ke, Allah, astagfirullah, Allahumma salli ala Muhammad, yang tu menunjukkan itulah yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan. Kita punya tajuk pada malam ni saya rasa tak cukup sangat ni. Tak cukup masa. Nanti insya-Allah mudah-mudahan kita dapat tunjukkan lagi, ekspresi lagi kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih kekasih insya-Allah. Saya serahkan kepada moderator. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita di atas kesimpulan yang telah pun diutarakan sebentar tadi mengenai tajuk kita pada malam ini, iaitu kasih kekasih, sayangnya kita kepada Nabi SAW. Dan saya selaku moderator mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Ustaz Fakhrul Naim dan juga Ustaz Muhammad Fazil, di atas kesudian untuk bersama-sama kita pada malam ini. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah kita teruskan memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW, terus melakukan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, terus mencintai Nabi kita kerana prinsip kita adalah mencintai Nabi kerana Nabi adalah orang yang membawa sinar iman ke dalam hati kita untuk mencintai Allah, seperti mana yang telah saya katakan dalam surah Ali Imran ayat ke-31 tadi, yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu benar mencintai Allah, maka ikutilah aku hingga ke akhir ayat. Dan kita harapkan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Terima kasih dan terima kasih di atas kesudian tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian untuk bersama dalam ruangan wakaf ilmi kita pada malam ini. InsyaAllah sekiranya diberikan ruang, diberikan masa, diberikan kesempatan, kita akan berjumpa lagi pada siri-siri wakaf ilmi yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء
اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.